Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Samad Al-Palimbani bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Salikin. Moga-moga dengan pengajian ini Allah memberi keampunan kepada kita akan dosa-dosa kita dan Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, dan seterusnya Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat kita sanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat 9 kitab Jawi. Itu iaitu kedua amanah. Betul? Amanah. Okey, baik. Jadi kita sambung lagi, iaitu saya baca sikit dari atas dia. Bermula sifat yang wajib pada hak segala rasul itu 3 perkara. Pertama, sidik, ataupun kita baca sidqun pun boleh, artinya benar. Kedua, amanatun ataupun amanah, artinya kepercayaan. Ketiga, tabligh. Jadi yang kita nak hurai malam ni iaitu amanah. Okey, baik. Amanah tu apa dia? Amanah ni asal kataannya amin, maknanya percaya, yang dipercayai. Amanah kepercayaan. Jadi kata ulama,
makna amanahnya pada para nabi dan para rasul itu, iaitu ia bererti para rasul bersikap amanah dalam menyampaikan apa sahaja yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikannya. Kerana ada perkara yang Allah suruh sampai, ada perkara yang Allah suruh sembunyikan ataupun tidak menyampaikan. Maka seorang nabi dan seorang rasul itu dia akan amanah, yakni dipercayai melaksanakan apa yang Allah suruh. Kalau Allah suruh sampai, dia sampai. Kalau Allah tak suruh sampai, dia tak sampai. Tak macam kita. Kita ni kalau tahu dah satu rahsia, orang kata jangan cerita kat orang ni, kita dua je, kita dua. Nak jangan cerita kat lain dah. Kita kata ya memang sungguh tak cerita dah kat orang lain. Lepas tu saya jumpa kawan lain pula, aku tahu sebenarnya. Dia kata, pula dah. Kawan kata, hang tahu benda. Tak boleh cerita. Tak boleh cerita sebab janji dah nak dengan dia je. Dah, anda kata sikit dah kan. Cerita je lah bagi habis. Okay, gini lah. Kita dua je. Kita dua, dia kata. Lama bukan dua dah. Kat 20. Dah habis kata semua tahu. Tu kita tak amanah. Memang tak amanah pun. Parti amanah lagi tak amanah. Ada. Sekarang berani lagi kerah ni. Sebab dah tak ada dah dia. Pandang muka. Geram tu. Baik. Kan? Tapi nak ceritanya gitu. Makna amanah jujur. Nabi dipercayai. Apa Allah suruh sampai, dia sampai. Allah tak suruh sampai, walaupun dia tahu rahsia macam mana, tak suruh sampai. Sebab tu ulama berbahas, timbul satu persoalan. Adakah Nabi tahu bilakah berlakunya Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kan? Adakah kamu tahu apakah malam Lailatul Qadar itu? Kata ulama, bila Allah tanya ke Nabi, itu tandanya Allah akan bagi tahu ke Nabi. Maknanya kata setengah pandangan ulama mengatakan bahawa Nabi tahu bila berlakunya Lailatul Qadar tu, tetapi Nabi tak suruh sampai. Allah tak bagi Nabi sampai. Kalau Nabi bagi tahu bila sekian-sekian tarikhnya, maka kita akan pulun tarikh itu je lah. Contoh. Katalah malam 27. Tengok. Malam pertama tak ada orang dah. Tapi tengok time 27, Allah. Letak pisang habis. Nampak? Dengan kulit-kulit sapu. Habis orang. Penuh. Sampai dalam kolam. Sebab apa? Nak yang tu je. Lailatul Qadar tu. Jadi setengah pandangan ulama kata mungkin Nabi tahu. Allah bagi tahu Nabi. Tapi Nabi merahsiakannya. Kerana perkara itu tidak disuruh sampai. Adapun hakikat sebenar, wallahu a'lam, hanya Allah sahaja yang lebih tahu. Tetapi makna yang lebih orang cakap apa, sepakat di kalangan para alim ulama, mereka mengatakan makna para nabi dan para rasul itu bersifat dengan sifat amanah. Mereka terpelihara secara zahir dan batin daripada melakukan perkara yang haram, makruh dan menyalahi yang utama, yakni khilaful aula, sejak daripada awal kejadian mereka sehingga wafat. Okey? Dia sini. Nabi memanglah macam contoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi dilantik menjadi Nabi pada ketika umurnya 40 tahun. Maknanya masa 39, 38, 5 tahun, 6 tahun, masa mula-mula lahir dulu, belum Nabi lagi, tak jadi Nabi lagi. Tetapi kata ulama, walaupun belum dilantik menjadi Nabi, tapi Allah tahu dah nanti dia besar jadi Nabi, maka sejak dari kecil sampailah dia wafat, dia memegang sifat amanah. Berbeza dengan para wali. Wali ni kalau kita baca kisah dia, kadang-kadang ada di antara wali tu yang mula-mula hidupnya jahat lah, ataupun ada buat salah, ada buat dosa. Kemudian dia bersalah, bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, sehingga taubatnya bersungguh-sungguh Allah terima. Kerana kata Nabi, at-taibu habibullah, seorang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Taubat sungguh-sungguh Allah terima dia jadi kekasih Allah, maka dia angkat makamnya jadi wali.
Tapi walaupun dia wali, kisah silamnya ada silap juga, maknanya ada salah. Adapun Nabi sejak kecil tak pernah tidak jujur, tidak pernah tidak salah. Semuanya Nabi, semuanya betul sejak dari kecil walau belum dilantik menjadi Nabi. Itu kita kena pegang. Sebab tu Nabi kita Nabi Muhammad walaupun belum dilantik menjadi Nabi, orang Arab Mekah telah menggelarkan Nabi dengan panggilan Al-Amin. Maksud Al-Amin orang yang terpercaya, orang yang paling jujur. Sehingga kan Abu Jahal dengan Abu Lahab ni, dia tak terima Nabi bawa tentang keesaan Allah, kalimah la ilaha illallah dia lawan. Tapi dalam masa yang sama, dalam bab harta, dalam bab ekonomi, tak ada orang lain yang dia percaya melainkan Nabi. Kalau Abu Jahal ke Abu Lahab ke atau mana-mana orang kafir Quraisy nak simpan harta, dia tak simpan sama-sama kawan dia. Abu Jahal tak bagi ke Abu Lahab, dia kata boleh percaya, dia kata mana boleh percaya bagi kat dia Bang Non, sekejap naik dia kena aku balik. Tak boleh percaya sama dia walaupun dia satu pakatan dulu. Dia sama dia tak boleh percaya. Akhirnya bila yang ni tak percaya dia, Abu Jahal tak percaya Abu Lahab, Abu Lahab tak percaya Abu Jahal, dia percaya siapa? Dia percaya ke Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akhirnya harta orang kafir Quraisy pun bila nak simpan, dia bagi Nabi, sebab dia tahu Nabi takkan ambil walaupun satu sen. Itu yang sampai tahap Nabi digelar Al-Amin, sangat-sangat dipercayai. Tu walaupun sejak kecil lagi. Secara zahir dan batin, luar dan dalam, semua terpercaya. Bukan sekat luaran je, dalaman pun terpercaya. Kita kadang-kadang luaran tu terpercaya lah. Tengok gaya daripada luar, betul. Aku tak ambil, dia kata. Sungguh aku tak ambil. Aku jujur, aku amanah, dia kata. Tapi dalam hati, kadang-kadang ada gak terusik. Aku ambil sikit tak apa kot. Dalam hati lain, batin tu. Tapi Nabi, para rasul, zahirnya amanah, batin pun amanah. Jujur sejujur-jujurnya. Sebab itulah kita tak boleh kata Nabi Muhammad ni manusia biasa macam kita juga, tak boleh. Dia manusia tu betul, tetapi manusia yang luar biasa. Kerana sejak lahirnya di alam roh lagi sudah dilantik ataupun sudah dikhaskan untuk menjadi Nabi apabila besar nanti. Sebab tu kalau kita dengar kisah kelahiran baginda Nabi SAW, Sayyidina Abdullah, ayah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ada satu orang perempuan, dia melihat wajah Abdullah bercahaya. Kerana dia baca dalam kitab-kitab yang dulu, kitab Taurat, kitab Injil, akan lahir Nabi itu dari seorang ayah yang bercahaya muka dia. Maka dia nampak cahaya kenabian tu ada pada Abdullah. Maka dia pun cuba mengurat Abdullah sehabis mungkin supaya cahaya tu berpindah kepada perut dia, supaya dia menjadi ibu kepada Nabi di akhir zaman. Akhirnya dia ngurat sungguh, ngurat Abdullah. Tapi Abdullah tak minat ke dia. Abdullah minat ke Aminah, ibu baginda Nabi. Akhirnya berlakulah, pendek cerita, nikahlah ayah Nabi dengan mak Nabi. Bila lahir, terjumpa balik perempuan yang suka Abdullah dulu tu. Bila terjumpa balik, perempuan tu dah tak ngurat dah Abdullah. Kalau betul dia cinta, walaupun dah nikah dengan orang lain, mestilah ada perasaan lagi sikit-sikit. Ni dah dia buat tak layan. Akhirnya Abdullah tanya, dulu beria-ia sangat mu ni, sekarang kenapa mu langsung tak layan ke aku? Kerana dia kata, aku lihat cahaya tu sudah tidak ada pada wajahmu, tapi berpindah kepada Aminah. Cahaya apa ni? Cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya walaupun tak keluar jasadnya lagi, tetapi sudah dikhaskan, makna hebat, dikhaskan untuk menjadi nabi, rasul kepada, utusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nabi. Batu tak sama dengan YB.
YB tak ada cahaya. YB nak tengok muka bapak rasa jadi YB anak tengok bapak cahaya tak ada. Tak ada bagai YB. Sebab apa YB? YB pilihan makhluk, Nabi bukan pilihan makhluk. Nabi pilihan Allah. Sebab tu tidak ada Nabi yang teruk. YB boleh jadi ada yang teruk, ada yang elok. Tapi Nabi tak ada istilah ada yang baik, ada yang tak baik. Tak ada. Semua Nabi terbaik. Sebab terbaik? Sebab yang memilihnya Allah. Allah yang pilih. Allah yang letakkan siapa yang layak menjadi nabinya. Adapun YB, kenapa ada yang baik, kenapa ada yang teruk? Kerana yang pilih pun ada yang baik, ada yang teruk. Ada orang yang pilih pun teruk, dilantiknya YB yang teruk. Kalau orangnya jenis yang baik, dilantiknya YB yang baik. Hari ini mencatat sejarah. Menteri baca khutbah. Mana nak cari menteri baca khutbah? Kena pula menteri alam sekitar. Nampak? Menteri agama taklah pelik sangat. Menteri alam sekitar baca khutbah. Itu kata. Dalam sejarah, biar orang kata macam mana Pak Lebay jadi menteri alam sekitar. Itu tak pelik mana. Yang pelik menteri yang bukan portfolio agama boleh baca khutbah. Tu lagi menakjubkan. Kita cabar pada menteri-menteri yang lain untuk menjadi khatib baca khutbah ataupun tu imam, supaya menjadi contoh kepada rakyat. Barulah hebat nampak negara ni. Hebat dari sudut agamanya, kan? Dia gitu. Hari ni Allah telah memenangkan Islam, walaupun bukan keseluruhan parti Islam itu berada di Putrajaya. Walaupun segelintir kecil, tetapi Allah telah meninggikan darjat alim ulama. Hari ni orang telah melihat betapa ulama itu hebat dalam segala perkara. Dulu orang duk kata geng Pak Lebay ni reti ke, dia kata. Pak Lebay ni pandai dia. Ada satu orang tu dia buat video pelekeh-lekehkan Tuan Ibrahim Tuan Man. Dia kata boleh ke dia ni? Aku tak pernah dengar dia cakap orang putih. Berapa nak cakap ngamu memang. Dia pernah menjadi pensyarah kanan. Bukan orang lekeh-lekeh. Dapat title datuk tu kan lekeh-lekeh. Maknanya orang hebat dah. Sebelum dia bergiat aktif dalam parti pun dia dah biasa dah masuk TV dulu-dulu, kan? Maknanya memang orang dah biasa dah. Lepas tu tengok bila wartawan tanya, dia jawab dengan tenang, seolah-olah macam dah biasa ataupun macam dah lama pegang jawatan menteri tu. Steady jawab. Hari ni itulah, hari ni Allah telah buktikan orang duk pelekeh, orang mengaji agama, ngaji pondok, ngaji tahfiz ni ada masa depan ke? Ada masa depan, tak ada masa depan, tengok boleh jadi menteri orang mengaji agama. Jadi biar kita, kan? Manalah tahu sok lusa ke bila pula saya pula jadi menteri. Jangan pula kata boleh ke Ustaz Syakir ni. Nampak? Itu yakin dalam bab agama. Hari ni biar sampai satu tahap ni lah, idza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila nampak cahaya Islam, kemenangan Islam, kamu akan melihat berbondong-bondong mereka masuk pada Islam. Percayalah, kalau hari ni orang dah mula buka mata tengok hebatnya orang mengaji agama sampai boleh jadi menteri, boleh duduk di bahagian atas, sok lusa orang berbondong-bondong berebut nak hantar anak ke sekolah pondok dan juga tahfiz. Takut-takut sekolah bangsaan pula jadi sunyi. Ni hari sekarang ni orang duk pandang sains dah hebat, matematik hebat. Kalau sains matematik hebat memang kita pandang hebat, tetapi lebih hebat kalau orang mengaji agama boleh duduk di aliran sains dan matematik. Dua kali hebat. Mu pandai mu boleh jadi menteri, satu hal tak apalah, mu hebatlah boleh jadi menteri, boleh jadi ni sebahagiannya bahagian pensyarah, pengarah dan sebagainya. Tapi yang lagi hebat bila seorang menteri itu alim dalam bab agama. Bila seorang menteri boleh baca khutbah, dua kali hebat. Perdana Menteri Tun Mahathir kita kata hebat dia. Najib kita boleh kata hebat dia. Tapi tidak sehebat seorang menteri alam sekitar. Walaupun dia menteri, dia boleh baca khutbah di atas mimbar. Mana nak cari? Kan? Tu kata bukan kita taksub dengan dia, tapi nak tunjuk
jangan perendahkan agama. Jangan perendahkan orang yang mengaji agama. Selama ni kita pandang lebay lembik di atas kepala tu, kita pandang lekeh aja. Nak jauh kona ni. Tadi kat mana tu? Ni. Jadi terpelihara zahir dan batin melakukan perkara yang haram, makruh dan menyalahi yang utama, khilaful aula. Okey, baik. Dia gini. Para nabi dan para rasul tidak mengerjakan yang haram, yang makruh, yang harus, dan juga ditambah satu lagi dipanggil khilaful aula. Khilaful aula ni apa dia? Perkara yang tidak sepatutnya. Dia tak masuk dalam 5 hukum taklifi, tetapi perkara tu bercanggah. Contoh maksud khilaful aula ni begini. Ada satu orang dia semayang zuhur, lepas tu dia baca kuat. Sepatutnya semayang zuhur kena baca sir kan, baca pelan. Tak, dia baca kuat sangat lah tu. Takbir tu tak apalah, Allahu Akbar, madu Bismillahirrahmanirrahim. Siap pakai mic ni. Jadi tok imam lah tu, makmum belakang. Sudah, apa tu imam baca kuat ni zuhur ni. Makmum sebelah bisik, agaknya laun belum masuk ke? Ada tu sampai terlupa dia kata. Adakah batal semayang? Tak batal, ulama jawab. Sebab apa? Sebab dia tidak melanggar syarat-syarat sah semayang. Tak langgar. Dia tak termasuk dalam perkara-perkara yang boleh membatalkan solat atau perkara yang boleh membatalkan wuduk. Maka tak ada masalah. Cuma ianya disebut oleh ulama namanya khilaful aula. Khilaful aula ni maksudnya bercanggah dengan yang sepatutnya. Sepatutnya semayang zuhur dibaca pelan tapi dibaca kuat, maka itu dinamakan khilaful aula. Atau dengan kata lain, nampak sangat bengongnya. Tak, kamu tak reti. Menjadi tu imam mayang zuhur dia cekuat benda. Gitulah, nampak tak reti dia. Jadi mustahil para nabi dan para rasul mengerjakan khilaful aula. Kalau para nabi dan para rasul mengerjakan khilaful aula, itu menunjukkan para nabi dan para rasul jadi tak reti lah. Takkan dia jahil, takkan tak reti mana sepatutnya kan? Itu maksud dia. Baik. Kemudian lagi, yang haram, makruh dan harus tadi, kita tinggalkan sekejap haram dan makruh sebab yang tu senang lah. Kita nak ambil yang ketiga, iaitu harus. Para nabi dan para rasul pun tidak mengerjakan yang harus. Yang ni pelik sikit. Apa pula mengerjakan? Apa benda yang dimaksudkan dengan perkara yang harus? Harus ni maknanya buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Contoh perkara yang harus dalam kehidupan kita, minum air. Minum air takkan wajib. Kalau minum air wajib, dosa siapa tak minum air? Mana boleh itu? Takkan minum air itu haram? Tak ada. Yang haram air arak. Jadi minum air kosong ni hukumnya harus. Nak minum pun tak apa, tak nak minum pun tak apa. Jadi tadi ustaz kata nabi dan rasul itu tidak mengerjakan yang harus. Habis nabi dan rasul tak minum air. Kena faham. Nabi dan Rasul tidak mengerjakan yang harus. Minum air, mandi, makan, jalan, segala perkara yang harus. Kerana sebenarnya Nabi dan Rasul buat semua tu. Dia minum air, dia makan, dia minum. Tapi apa perbuatan yang dia buat tak duduk dalam lingkungan harus, tapi masuk dalam sunat. Maksudnya segala perbuatannya jadi pahala. Bukan kosong. Sebab apa jadi pahala? Sebab niatnya kerana Allah. Setiap perbuatan yang baik diniatkan kerana Allah, maka hukum harus berubah menjadi sunat, maka beroleh pahala. Itu yang dimaksudkan. Bukanlah maksud Nabi tak minum air. Nabi minum air, tapi minum airnya kerana Allah, maka minum air jadi ibadat, minum air jadi pahala. Macam kita boleh jadi kadang-kadang kita minum air bukan kerana Allah, kita minum air sebab haus, maka dia jadi harus saja, jadi kosong. Pahala tak dapat, dosa tak dapat, apa-apa pun tak dapat, kosong je lah. Tapi para nabi dan para rasul, setiap perbuatannya tidak lari daripada semua yang dia buat kerana Allah. Tidak ada kerana yang lain. Tidak ada saja-saja. Mandi kita contoh, kadang-kadang mandi kita ni kata ulama disebut mandi yang bardun. Mandi kerana bersejuk-sejuk. Sebab kita panah badan, kita pun mandi.
nak bagi badan sejuk. Jadi tujuan mandi sejuk. Adapun para nabi dan para rasul, mandi mereka bukan untuk bersejuk, tapi mandi mereka pun kerana Allah. Dan setengah lagi pandangan menambah, bukan sahaja kerana Allah, malah menjadi contoh kepada umat, supaya itulah pelajarannya. Bila umat manusia nak mandi, macam mana nak mandi? Ikut cara mandinya Nabi. Macam mana cara mandi Nabi? Tuan-tuan pernah ambil tahu? Cara mandinya Nabi bermula daripada kaki, baru naik ke kepala. Kita buat terbalik, kita basuh kepala dulu, baru kaki. Tu yang jam dalam bilik air, akhirnya jatuh. Sebab apa? Sebab badan kita mula-mula panas. Lepas tu kita masuk bilik air, terus dirus. Air tu sejuk, kena kepala, jam tu kepala. Reset tu, terkejut. Yang tu yang kadang-kadang darah terpaksa pump kuat untuk nak stabilkan balik. Yang tu yang berdegup laju. Itu yang menjadi suasana ni jadi terkejut. Tapi kalau kita mulakan dengan kaki ni dia ada bahagian, sebab tu tapak kaki kita ni tebal. Dia ada bahagian, orang cakap apa, dia boleh kontrol, taklah terlalu terkejut terus. Jadi basuh kaki dulu, dia naik. Jadi suhu tu naik. Jadi suhu panas daripada bawah dia akan naik ke atas sampai kepala dia lepas. Sebab tu kalau orang demam, orang tua-tua kata mandi basuh kaki dulu, naik sampai ke atas supaya haba naik keluar ke atas. Itu kaedah dia. Itu sebab tu apa yang Nabi buat bukan hanya kita nak mencontohi Nabi dalam bab semayang sahaja. Bukan kita hanya nak mencontohi Nabi dalam bab perkara-perkara yang disebut ibadat khusus, tapi kita nak mencontohi Nabi sebolehnya adalah segala kehidupan Nabi. Termasuklah makan minumnya, buang airnya, tak kira apa pun, semua adalah Allah tunjuk pada Nabi untuk nak ditunjuk pada kita sebagai satu contoh supaya kita boleh ikut. Itu tujuan dia. Sebab itulah kata ulama, Nabi tidak mengerjakan perkara yang harus. Maksudnya bukan Nabi tak makan tak minum, makan dan minum, tapi tak masuk dalam maksud hukumnya harus. Maksudnya tak adalah jadi kosong, tapi ia masuk dalam sunat. Jadi maksudnya sini, mula daripada hari ini kita buat macam Nabi. Bukan kita nak jadi Nabi, tapi kita mencontohi Nabi. Macam mana? Segala apa yang kita buat, biarlah diniatkan lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buat semua kerana Allah, maka perkara yang nampak macam sia-sia atau kosong tu saja, tetapi tak jadi sia-sia lah, tak jadi kosong, dia jadi ibadat, maka dapat pahala. Sebab tu ulama' membahagikan ibadat itu pada dua. Satu disebut ibadat khususiyah, satu lagi disebut ibadat umumiyah. Apa dia ibadat khususiyah? Ibadat khususiyah seperti dalam rukun Islam, semayang, bayar zakat, pergi haji, umrah lah, membaca Quran, puasa bulan Ramadan dan sebagainya. Itu semua disebut sebagai ibadat khususiyah. Ibadat yang dikhususkan, dia ada tata tertibnya, ada syarat, rukun dan sebagainya. Itu ibadat yang dikhususkan. Dan ibadat itulah yang membezakan antara seorang Islam dan yang bukan Islam, yakni kafir. Contoh semayang kita, mana sama dengan kafir? Kita punya puasa tak sama dengan kafir. Kita bayar zakat tak sama dengan kafir. Waktu kerajaan haprak dulu dia kata, zakat ni apa kata kita bagi-bagikan pada yang kafir? Mana boleh. Itulah perkara yang membezakan antara kita Islam dengan yang bukan Islam. Ada bahagian kita sama, ada bahagian kita tidak sama. Ini ibadat khususiyah. Sebab tu namanya khusus, hanya untuk orang Islam sahaja. Tetapi bila sampai kepada ibadat umumiyah, perkara yang kita buat sama macam orang kafir buat. Contoh, kita berjalan, kafir pun berjalan. Kita makan, kafir pun makan. Kita tidur, kafir pun tidur. Apa benda yang kita buat seharian ni, kafir lain pun buat juga. Tapi macam mana kita nak buat dia jadi beza? Bezanya, kita buat kerana Allah, kafir buat tak ada apa-apa. Dia buat kerana tujuan dunia, kerana dan macam-macam. Sebab tu bila orang kata, tak kira lah siapa pun, mana-mana parti pun sama je, dia kata. Mana boleh sama?
Tak sama. Parti Islam yang berlandaskan Islam, berlandaskan Quran, berlandaskan sunnah, mana mungkin sama dengan parti yang tidak berlandaskan Quran dan sunnah? Mana mungkin sama? Mana boleh sama? Sebab apa? Sebab parti yang berlandaskan Quran dan sunnah ni, dia buat semua kerana Allah, berjawatan kerana Allah, jadi menteri kerana Allah, berpolitik kerana Allah, semua kerana Allah. Adapun yang tidak berlandaskan Quran dan sunnah, boleh jadi apa tujuan berpolitik? Sebab nak jadi YB, sebab nak deh jawatan, sebab nak dapat duit besar, gaji, pangkat, nak kejar pangkat, nak kejar itu, nak kejar ini. Matlamatnya kebanyakannya keduniaan, bukan kerana Allah. Nampak? Minta maaf cakap lah. Hari ni pun ada seorang pemimpin UMNO kalau tak silap, mula menyatakan ketidaksetujuan dia tentang lantikan menteri kabinet. Tak setuju yang ni lah, sebab banyak agak nama-nama pemimpin tertinggi tak tercatat. Beberapa sahaja ada pertikaian dan sebagainya. Tapi kita tengok parti yang berlandaskan Quran dan sunnah sedikit pun tak cakap apa. Dari awal lagi, PAS lah parti yang mula-mula sekali menyatakan kepada PM, kami menyerahkan sebulat-bulatnya kepada Perdana Menteri untuk memilih menteri kabinetnya terpulang. Nak bagi ada orang PAS ke tak nak bagi langsung pun tak ada masalah. Sebab tujuan perjuangan ini bukan kerana nak jadi menteri, bukan nak ada jawatan, bukan nak pangkat, tapi tujuan untuk menegakkan agama Allah. Sebab tu kita kena clear. Kita yang bertakbir, kita yang berjuang, walaupun seorang pun daripada kita tak masuk Putrajaya, tetapi kalau Islam tertegak di Putrajaya, itulah kejayaan yang kita nak capai. Itulah perjuangan kita sebenarnya. Bukan mesti Tok Guru Haji Hadi mesti jadi Perdana Menteri, bukan mesti. Siapa pun yang jadi tak ada masalah, asalkan Islam tertegak. Memanglah kalau ikut hati kita, mesti banyak yang tertanya-tanya, kenapa Tok Haji Hadi tak ada dalam barisan kabinet? Tapi ini nak membuktikan perjuangan Islam. Kita bukan mengejar jawatan, bukan mengejar pangkat, tapi yang kita kejarkan sekurang-kurang biar agama ni tertegak di atas muka bumi Allah. Itu perjuangan kita yang kita nak capai. Biar clear lah. Lepas tu kita bukan berjuang kerana hijau putih, kita berjuang kerana Islam. Hijau putih itu sebagai dia punya kenderaan dia, medium untuk nak tempat nak bergerak dia. Mesti ada nama dia, takkan nak bergerak atas nama apa. Maka kita menamakan dia. Sebab tu kita namakan dia Parti Islam, mewakili perjuangan Islam. Tu cerita dia. Dulu ada orang petikai. Dia kata Parti Islam se-Malaysia patut kalau disingkatkan jadi PIS. Sebab P Parti Islam, I se-Malaysia S, PIS, PIS. Tu kita jawab, kalau bodoh duduk diam. Nampak? Kita eja bukan dengan Rumi, kita eja dengan Jawi. Kita eja dengan huruf Pa, Parti, Parataya, Parti. Lepas tu alif sin lam alif mim, Islam. Lepas tu se-Malaysia, sin mim lam ya, sin ya alif, se-Malaysia. Bila gabungkan Pa alif sin bunyi benda. Kalau tak reti nak bunyi, ngaji dulu Iqra' 1. Itu cerita dia. Nampak? Dari segi nama dah membuktikan kita memartabatkan Jawi dan Islam. Bahagian lain, kita malam pula masing-masing fikir sendiri. Ambil nama dari mana? Dari nama dah menunjukkan matlamat, dari nama dah menunjukkan apa yang diperjuangkan. Lepas tu biar kita kena yakin dengan agama ni, yakin dengan Islam, yakin dengan perjuangan Islam. Kona lagi ni. Harus tadi. Jadi Nabi tak buat perkara harus kerana setiap yang harus tadi tak jadi harus, jadi sunat. Buat semua kerana Allah. Kita pun tiru-tirulah. Apa benda kita buat, biarlah kerana Allah. Makan minum pun kerana Allah, termasuk buang air pun kerana Allah.
Dia tanya, macam mana ustaz buang air kerana Allah? Takkan jatuh Allah? Macam tu kan, macam nak sebut nama Allah dalam tandas. Kerana Allah, macam mana kita nak semayang, kita nak semayang, tiba-tiba perut kita sakit. Jadi kita kata, kalau aku semayang dalam keadaan perut aku tak stabil gini, menyebabkan semayang aku, yakni berhadapan dengan Tuhanku ni, dalam keadaan tidak fokus, terganggu, maka tak cantiklah kalau macam tu aku menghadap Tuhan. Maka baik aku selesaikan ini supaya aku menghadap Tuhan dalam keadaan yang tenang dan fokus menghadapnya. Jadi tujuan kita menyelesaikan najis tadi supaya kita dapat membuat yang terbaik di hadapan Allah. Itulah dimaksudkan membuang najis pun kerana Allah. Maka dimasuk bilik air, selesaikan dulu. Dan Nabi ajar pula baca doa sebelum masuk tandas dan baca doa selepas keluar tandas, supaya apa saja kita buat semua jadi kerana Allah. Sebab tu Nabi ajar doa-doa, nak makan doa, nak lepas makan doa, semua ada doa, nak tidur doa, supaya apa kita buat semua kita ingat Allah. Nak tidur ingat Allah, nak makan ingat Allah, semua ingat Allah. Dia manusia ni bila dia ingat Allah, dia tak jadi nak buat maksiat. Tu yang orang tikar nombor ekor, dia ingat Allah. Bila tengok nombor kena, dia takbir. Oh, takbir, kena nombor. Bongok namanya, tak ada. Kalau dia ingat Allah, dia takkan tikam. Yang menyebabkan manusia buat maksiat, apa? Sebab tidak mengingat Allah. Kenapa tak mengingat Allah? Ni tidak diajar doa-doa harian supaya dilatih segala perbuatan itu menyebut-nyebut nama Allah, mengingat kepada Allah. Tu cerita dia. Sebab itulah ulama kita lama dah buat kajian daripada dulu lagi. Dia tengok masyarakat kita Melayu Islam ni memang jenis orang kata apa cepat lari lah, cepat kona lah apa dan sebagainya. Jadi dia kata tak boleh lah nak buat nak suruh, nak latih baca doa tiap-tiap kali pun payah juga kadang-kadang. Jadi kita khususkan satu amalan. Mana? Pas sembahyang kita baca wirid. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas tu tahlil sikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekurang-kurang dalam sehari tu 5 kali atau 5 waktu kita betul-betul ada menyebut nama Allah dan ingat pada Allah. Kalau nak harap yang lain, masuk tandas jalan masuk gitu, lagi-lagi kalau dah tak tahan sangat, dengan kaki kanan masuk pula tu. Ada kadang-kadang makan tak payah cakap lah, kak doa dak sampai habis baru kawan duk ingat, tak baca doa ni Allah. Dan macam mana? Kita order sekali lagi lah, dia kata. Maknanya kadang-kadang kita ni terlalai. Jadi ulama' dah bagi garis panduan supaya ada satu benda yang jadi rutin, itu dipanggil wirid. Kalau perkara tu jarang-jarang buat, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, dia tak panggil wirid, dia panggil zikir. Itu zikir. Kalau kita kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, itu dipanggil zikir. Tapi kalau dah jadi rutin, tiap-tiap kali mesti buat. Contoh, lepas mayang buat, lepas mayang buat. Bila dia berkekalan, setengah pandangan ulama kata kekal selama 40 hari. Bila dia dah kekal istiqamah macam tu, maka dia bukan lagi dipanggil zikir, dipanggil wirid. Tu makna wirid. Wirid ni satu amalan zikir yang dibuat secara berterusan, secara rutin, barulah dipanggil wirid. Tu panggil wirid. Jadi wirid ni lah yang diajar oleh ulama-ulama dulu kepada kita ni, generasi baru, generasi muda, supaya diamalkan, supaya ada bahagian kita menyebut nama Allah. Sebab tang lain mungkin kita tak menyebutnya. Tiba-tiba datang geng-geng Wahabi membida'ahkan segala-galanya. Akhirnya dah tak baca dah wirid pas mayang, tak baca dah zikir, tak baca dah tahlil. Dah bila kita nak menyebut nama Allah? Bila manusia kurang menyebut nama Allah, maka sebab tu maksiat mudah masuk. Kita tak payah sembang kemah lah. Tak payah nak buat kata saya steady ustaz. Awek seksi macam mana pun duduk depan saya tak makan dia. Saya okey je. Tengok janggut lah dia kata.
Tak payah sembang Nah, berapa banyak diceritakan di dalam kitab jenis Tok Wali, bukan kuali, Tok Wali. Ada karamah apa semua, akhirnya tumpas juga dengan perkara maksiat. Datuk Wali dah tu. Maknanya, kalau hati kita tak betul-betul diterapkan amalan mengingat Allah, mudah perkara maksiat mudah masuk. Sebab itulah diajar, ulama dah ajar kita supaya selalu diingat, selalu diingat. Seperti mana Nabi buat segala perkara yang harus itu kerana Allah, maka semua jadi ingat Allah. Nak minum ingat Allah, nak makan ingat Allah, nak buat apa pun semua ingat Allah. Maka itulah yang dipanggil zikir qalbi, zikir di dalam hati. Dia ada 3 jenis zikir. Zikir lisan, zikir qauli, namanya zikir lisan zikir qauli. Lepas tu zikir fi'li, lepas tu zikir qalbi. Zikir lisan ni, zikir qauli ni, zikir dengan mulut ni kita sebut subhanallah, subhanallah tu. Kita amalkan dengan bibir, dengan mulut. Kemudian dia ada zikir yang kedua, namanya zikir fi'li. Fi'li artinya perbuatan, zikir perbuatan. Zikir-zikir ni maksud ingat. Dia ingat dengan perbuatan. Apa perbuatan dia? Seperti semayang. Dengan semayang tadi dia ingat pada Allah. Dia derma tu dengan perbuatan menderma tu ingat pada Allah. Tu baru perbuatan. Jadi lisan dah ada, perbuatan dah ada. 2 ni kata ulama adalah bangsa kasbun. Kasbun tu maksudnya usaha. Dia kena usahakan. Kita hidup ni kena usahakan. Latih mulut kita selalu menyebut nama Allah. Sebab tu biasakan diri ni sebut insya-Allah. Selain daripada kita dah jadi biasa menyebut Assalamualaikum, tapi tambah satu lagi perkataan supaya jadi lazim, jadi biasa di bibir kita, insya-Allah. Orang panggil jemput makan kenduri, insya-Allah. Tapi ada jenis kawan yang tak mengaji, itu masalah ni. Bila dia tak ngaji, dia kata janganlah main insya-Allah, insya-Allah, datang sungguh Dia kata bongok marah. Insya-Allah tu bukan orang duk faham insya-Allah ni macam tengah-tengah. Asyik nak datang, asyik tak datang dah. Bukan tengah-tengah. Dia nak pergi tapi dengan izin Allah. Maknanya kalau Allah izin, dapat dia pergi. Kalau Allah tak izin, tak dapat. Tu maksud insya-Allah. Boleh faham? Kalau faham saya nak tanya. Kalau balik ni sekali bini tanya, abang ada ke nak tambah satu lagi? Nak jawab macam mana? Baru dia belajar. Jawab insya-Allah. Tapi pakai helmet siap-siap. Orang perempuan pun jangan marah, makcik-makcik jangan marah. Sebab dengan izin Allah. Tapi jangan risaulah, banyaknya Allah tak izin. Jangan risau. Yang Allah izin tu segelintir je, adalah bahagian dia. Tapi nak ceritanya gitu. Maknanya apa kita buat bukan dengan kita kehendak, bukan dengan izin kita, biiznillah, dengan izin Allah. Cuma tu perkataan insya-Allah tu biar kita clear dan faham. Baik. Jadi maksudnya begitu. Jadi Nabi buat apa pun semua kerana Allah, barulah dia yang dipanggil ingat. Jadi bila 2 ni jalan, zikir qauli jalan, mulutnya jalan, perbuatan pun jalan, semayangnya elok, maka kata ulama bila 2 ni jalan elok, Allah akan hantar satu lagi zikir yang dipanggil zikir anugerah, namanya zikir qalbi, iaitu zikir hati. Zikir hati ni duduk dalam ni dah. Hatinya tak lari dah, sentiasa ingat Allah. Apa benda pun Allah. Ada satu orang ni, Tok Wali lah kot agaknya. Dia pergi jumpa doktor untuk buat check up. Bila doktor check, dia punya tekanan darah tu tinggi, dia melampau-lampau. Sampai naik tu, sampai nak keluar daripada benda tu. Tinggi tu. Doktor kata, astagfirullahaladzim. Pakcik ni kalau ikutlah macam ni punya tinggi ni, darah dah keluar kot mata, keluar kot telinga dah ni. Sebab tekanan terlampau kuat. Patutnya pakcik ni mati dah ni. Pakcik tu kata, kenapa pula? Ni tinggi sangat bacaan darah ni. Apa sebab jadi macam ni? Saya pun pelik juga. Doktor tu pelik. Kata pakcik tu, Sat lah. Dia pun pejam mata Sat. Itu dia buka balik. Dia pun kata, cuba doktor cek balik. Cek balik normal. Baru turun balik normal. Jadi doktor ni tanya, tadi tinggi, ni normal. Apa pakcik buat? Masa tinggi tadi, hati saya sedang berzikir terlalu kuat.
Nah, jadi kemudian yang kedua ni saya bentikan sekejap. Allahu akbar. Dahsyat. Jadi geng yang darah tinggi zikir kuat tu. Moga-moga lah. Ada. Betul ni. Ada satu orang nama dia Syekh Hariri. Saya tak ingat dia duduk di mana, tapi dia suka pakai serban hijau. Syekh Hariri nama dia. Dia manusia yang hidup di atas muka bumi tanpa jantung. Tanpa jantung. Ada orang kata jantungnya tidak berdegup. Allahu akbar. Dahsyat sungguh. Sebab apa? Terlampau tinggi makrifahnya pada Allah. Ingat kepada Allah tu tinggi sangat. Kita nak capai ke tahap tu memang payahlah, tapi sekurang-kurangnya apa-apa saja kita buat, kita fikir Allah. Nak beli rumah, fikir Allah. Allah lebih suka aku beli rumah kat mana? Dekat dengan masjid atau jauh dengan masjid? Sampai tahap tu kita nilai. Apa saja kita nak buat, kita nilai benda tu. Kita nak beli kereta, jangan fikir nak lawa saja ataupun nak ikut pilihan hati saja. Ikut Allah. Kalau aku beli kereta ni, Allah suka tak? Suka macam mana? Kalau aku gunakan kereta ni untuk nak bawa ke rumah dia. Nak beli kereta besar macam Velfire ke sebagainya, kereta besar. Tak salah, Islam tak larang. Tapi niatkanlah tujuan aku beli kereta besar. Kalau aku pergi ke masjid, aku nampak ada siapa-siapa jalan kaki, aku wajibkan diriku untuk tompangkan orang tu. Pegang situ. Barulah kereta yang kita beli dalam keberkatan Allah. Barulah Allah buat bagi elok, jadi cantik, elok, berkat hidup. Yang ni tujuan beli nak mewah, tujuan beli nak tunjuk kat orang. Itu yang jadi rosak. Kan? Itu yang jadi masalah di dalam hati kita nanti. Jadi itu dia. Buat apa pun tak ada masalah. Islam tak pernah larang, tapi biarlah kita buat seperti Nabi, iaitu buat semuanya kerana Allah. Kemudian makna amanah itu, Nabi dan para Rasul itu tidak mengerjakan perkara yang haram dan yang makruh. Itu sekali-kali tidak. Nabi tak ada kata Nabi pun entah pernah minum apa setitik arak. Tak, setitik pun tidak. Saya kata arak, Nabi tidak menghadapkan wajahnya kepada berhala. Perkara yang haram atau perkara yang makruh, para Nabi dan para Rasul tidak sesekali melakukannya. Kerana kalau Nabi dan Rasul melakukan perkara haram dan makruh, maka bercanggahlah. Kerana amanah itu kepercayaan Allah. Bila Allah percaya, Allah melantik seorang Nabi itu, maka Allah letakkan kepercayaan pada Nabi itu. Bila percaya, maka Nabi itu tidak akan khianat. Sebab tu amanah lawannya apa dia? Kampah. Amanah lawannya khianat. Amanah lawannya khianat. Jadi khianat ni iaitu apa makna khianat? Makna amanah mengerjakan yang wajib dan yang sunat, tu makna amanah. Makna khianat mengerjakan yang haram dan yang makruh. Tu cerita dia. Mudah, senang faham. Jadi nak tengok orang tu khianat tak khianat, tengok dia buat apa. Dia buat perbuatan haram, khianat tu. Dia buat perbuatan makruh, khianat tu. Tapi kalau dia buat perkara yang wajib, dia buat perkara yang sunat, insya-Allah dia duduk dalam lingkungan amanah. Kan? Ni cerita ni saya nakal daripada Tok Guru Siddiq Noh masa dia mengaji pondok. Kata Tok Guru masa mengaji bab ni, kemudian Tok Guru masa tu Tok Guru Siddiq Noh dia masih lagi saokok waktu tu lah, zaman muda-muda dulu. Dia saokok. Jadi dia duduk mengaji depan Tok Guru dia. Tok Guru dia tengah mengajar ni sifat Nabi ni, iaitu sifat amanah. Tok Guru dia kata amanah ni lawannya khianat. Makna khianat mengerjakan yang haram dan yang makruh. Rokok tu makruh. Jadi siapa yang isap rokok khianat, dia tunjuk Tok Guru. Tok Guru, start tu Tok Guru Siddiq Noh dia berhenti rokok sampailah. Sebab dia terfikir khianat tu. Allah, aku khianat dengan Allah. Oh, berat. Jadi jangan kita pandang perkataan makruh tu. Kalau kita pandang hukum makruh tu semata, perkataan makruh memang kita ambil ringan. Alah, makruh je pun. Tapi kalau kita ambil khianat tu, Allah, teruk dah kita.
jadi khianat kepada Allah. Khianat ni maknanya pembelot lah. Orang tak boleh dipercayai. Khianat. Itu. Saya suka apa nama tu? Saja hari tu tertengok dekat YouTube YB Julutong. Bukan suka tengok dia dah. YB Julutong tu dia kata apa? Dia marah ke orang PAH. Dia kata cuba ingat balik pesan Tok Guru Ni Aziz. Dia kata, pandai dia pula nak ajar. Dia kata ingat balik pesan almarhum. Siap sebut almarhum. Nak suruh terjemah almarhum tu hegi-hegi. Nak ingat balik pesan almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Dia kata jangan berkawan dengan UMNO. Dia kata ini khianat. Dia kata dia nak mengajar. Lepas tu bangun seorang wakil PAH. Dia kata maknanya YB Julutong ni percayalah kata-kata Tok Guru Ni Aziz. Sila jawab yang tu dulu. Dia kata dia duduk dalih. Memang geng dalih. Dan geng tiga lah hantar dahi, geng dalih. Nak geng kona nak. Lepas tu dia kata jawab tu dulu. Dia kata maknanya kamu memang percayalah kata-kata Tok Guru. Kalau betul kamu percaya kata-kata Tok Guru juga pernah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar semata-mata ialah Islam. Kalau percaya pada kata Tok Guru, maknanya kamu kena masuk Islam lah. Lepas tu dia kata dia kona. Lepas tu dia kata apa? Dia kata saya ni antara orang yang fanatik dengan Tuan Guru Ni Aziz. Pula dah fanatik. Jelah mana fanatik. Lepas tu dia MP tu kata, wakil PAH tu kata, kalau fanatik sangat masuk PAH lah dia kata. Sebab Tok Guru Ni Aziz mati dalam PAS. Itu menjadi pengajaran kepada kita semua. Kalau betul kononnya nak mengikut almarhum Tuan Guru, tengok perjuangan Tuan Guru di mana kedudukannya bersama perjuangan Islam. Dalam perkataannya itu mengikut wakil, mengikut uruf, mengikut keadaan. Sebab tu jangan kita membenci seseorang itu kerana orangnya. Kita membenci adalah perbuatannya, sikapnya. Kita dulu terang-terang lawan UMNO bukan kerana nama dia UMNO, bukan kerana dia pakai keris, tapi kerana perbuatan dia. Apa perbuatan dia? Membelakangkan Islam. Tidak menegakkan hukum Allah, berdalih sana berdalih sini lah, macam-macam hal. Asal bahagian agama je, macam-macam hal. Yang tu kita lawan. Bukan lawan nama dia, bukan lawan orangnya. Tapi bila orangnya sudah menunjukkan sifatnya kepada Islam, sifatnya kepada kebaikan, maka kita terima kerana kebaikan dia. Tapi kalau hati kita busuk, kita benci pada orang, walaupun orang dah bertaubat, walau orang dah baik, kita tetap benci dia. Sebab apa? Kita benci tubuh badannya, bukan benci perbuatannya. Itu masalah. Sebab tu jangan benci si pendosa, tapi bencilah dosanya. Jangan benci ahli maksiat, tapi bencilah maksiatnya. Kerana boleh jadi hari ni dia ahli maksiat, esok mungkin dia ahli taat. Boleh jadi hari ni kita ahli taat, tapi esok jadi ahli maksiat. Na'udzubillah. Tapi ingat, manusia itu dalam percaturan Allah, dalam genggaman Allah. Allah boleh ubah seseorang itu awalnya baik, akhirnya jahat. Allah boleh ubah juga seseorang yang awalnya jahat, akhirnya baik. Itu. Bukan kita backup dah. Tapi nak bagi faham. Dalam istilah perjuangan ni, biar kita buka melapang dada. Biar kita faham matlamat kita Islam, bukan matlamat kita nama, bukan matlamat kita bendera. Matlamat kita Islam. Siapa saja yang nak tegakkan Islam, kita boleh bersama dengan siapa-siapa pun. Asal dasarnya Islam, asal matlamat dan tujuannya Islam. Itu baru kita faham seperti mana perjuangan baginda Nabi SAW. Itu. Jadi Nabi tak buat yang haram, tak buat yang makruh kerana ia termasuk di dalam masalah khianat. Baik. Kemudian lagi timbul persoalan ketika ada di kalangan para rasul, seperti yang pernah diriwayatkan, berwuduk dengan hanya mengusap sekali atau 2 kali, bukan 3 kali. Ada di dalam riwayat kata Nabi pernah mengusap, ambil wuduk basuh muka tu sekali je ataupun 2 kali.
tetapi bukan 3 kali. Seperti mana yang kita belajar 3 kali. Jadi maknanya itu termasuk dalam apa? Khilaful aula. Sebab memang tak batal sah juga wudu kalau ambil sekali pun, tapi yang sepatutnya 3. Tapi bila kita tak buat 3, itu dipanggil khilaful aula. Asalkan sempurna airnya sampai ke kulit, syarat-syarat dia, maka sah juga. Tetapi ni dalam riwayat kata Nabi pun pernah berwuduk sekali. Adakah Nabi melakukan khilaful aula? Contoh. Ataupun lagi dia kata minum berdiri. Ada riwayat mengatakan, dalam kitab Barul Mazi sebagai contoh, ada riwayat mengatakan Nabi pernah minum berdiri. Habis macam mana? Maknanya boleh ke sunnah juga ke minum berdiri ni? Okey, tunggu. Kemudian lagi dia kata buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ada juga dalam hadis pernah meriwayatkan Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Jadi boleh ke kencing berdiri ni? Nampak? Jadi apa dia? Disebutnya ia tidak bertentangan dengan ismah. Ismah ni maksudnya maksum, yakni terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi tak pernah buat haram, Nabi tak pernah buat makruh, Nabi tak pernah buat khilaful aula. Tetapi perkara-perkara ni ada disebut dalam riwayat. Nabi pernah sapu muka sekali, Nabi pernah minum berdiri, Nabi pernah buang air kecil berdiri. Adakah ini bercanggah dengan apa yang kita belajar ni, bahawa Nabi tak pernah buat perkara haram, makruh dan khilaful aula? Jadi jawabnya, kata ulama, perbuatan Nabi itu ia dilakukan semata-mata untuk menjelaskan hukum syarak tentang perkara-perkara tersebut. Maknanya Nabi buat tu bukan dengan kelekaan ataupun kealpaan ataupun dengan tak sengaja dan sebagainya, bukan dengan sebab tu, bukan dengan sebab kejahilan dan sebagainya. Tapi Nabi buat tu adalah semata-mata nak tunjuk pada umat macam mana sebagai satu bentuk pengajaran, sebagai satu bentuk pelajaran. Jadi Nabi nak tunjuk, sebagai contoh, Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Dalam satu riwayat hadis mengatakan Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Itu kerana pada ketika itu keadaan di tempat tu semuanya kotor, kawasan dia tu kotor. Jadi kalau Nabi buang air kecil dalam keadaan duduk, nescaya dikhawatiri jubah Nabi akan terkena bahagian yang kotor di bahagian ke tempat keliling tu. Akan terkena jubah. Jadi akan merebak kekotoran tu kena ke jubah. Maka untuk mengelaknya Nabi pun buang air kecil dalam keadaan berdiri. Maka ulama mengeluarkan fatwa hukum. Ulama kata, kalau kita nak buang air kecil, kita masuk tandas, tengok tandas tu jadi muzium tai. Faham muzium tai? Maknanya tepi dinding tu nepek-nepek tai. Jadi kalau kita nak duduk, habis kena jubah lah. Kan ada kan jenis macam tu, jenis tak plus, nak tarik lambat-lambat. Jadi kalau kita duduk, habis kena ke jubah. Maka di sanalah ulama kata boleh kita kencing dalam keadaan berdiri, kerana dikhawatiri jubah tadi akan terkena perkara yang kotor. Jadi ianya jadi pengajaran, pelajaran. Bukannya Nabi memang itu bukan sunnah. Itu bukannya yang dikatakan sunnah ni Nabi selalu buat tu baru sunnah. Tapi yang riwayat mengatakan Nabi kencing berdiri ni sekali je. Bukannya kerak kali, kita kerak kali. Contoh macam Nabi semayang asar 2 rakaat. Semayang asar 2 rakaat. Rakaat kedua tu Assalamualaikum. Sahabat belakang terpinga-pinga. Lantas sahabat belakang menegur Nabi, ya Rasulullah, qasar. Nabi, adakah semayang qasar 2 rakaat? Nabi kata tamam. Maksud tamam penuh. Sahabat kata, tamam apa, kita baru buat 2 Nabi. Nabi pun bangun balik, Nabi sambung lagi 2 rakaat. Jadi persoalan di sini ulama mengupas, adakah Nabi pelupa? Bukan. Bukan Nabi terlupa ataupun Nabi tersilap, tak. Tapi perkara itu dijadikan Allah sebagai pengajaran kepada umat, supaya esok berlaku kat kita, kalau kita tersilap rakaat, macam mana nak buat? Ni Nabi dah tunjuk contoh. Kalau buktinya, kalau andai kata Nabi tu terlupa, nescaya perkara ni akan berulang sekali lagi.
Tapi perkara yang Nabi semayang asal 2 rakaat tu, sekali tu je dalam sepanjang umur hidup Nabi. Tak macam kita sebulan sekali. Macam kuliah bulanan pula dah. Sebulan sekali mesti ada tersilap rakaat. Nah, itu kita, maknanya kita pelupa. Nabi dah sekali tu je sebagai bentuk pelajaran, sebagai bentuk pengajaran. Jadi jangan kita kata Nabi pun buat salah, Nabi pun buat silap, Nabi pun terlupa. Itu tak boleh, hukumnya haram. Disebut dalam kitab Aqidatun Najin, itu merendahkan martabat kemuliaan para nabi dan para rasul. Siapa yang merendahkan martabat para nabi dan para rasul, maka wajib baginya duduk di dalam neraka, sebab dia merendahkan kekasih-kekasih Allah. Mana boleh kan? Kita perlekehkan sultan pun ada akta, kena tahan, kena tangkap kan? Ni dia pertikai PM ke-8 naik, memang pertikai perutusan sultanah, sebab sultan yang lantik pun ditahan polis, kena tangkap dan sebagainya. Itu sultan dengan kita manusia sama manusia gak, bukan pangkat nabi pun, dia cuma raja je, sultan, jawatan, dari segi jawatan. Nah, ada pun ni nabi utusan Allah, lagi pula satu-satunya nabi yang naik ke langit Isra wal Mi'raj. Nabi lain mana ada? Nah, tiba-tiba kita nak merendah-rendahkan martabat kenabian. Kita nak kata Nabi pun pelupa, Nabi pun lalai, Nabi pun leka, Nabi pun silap. Itu merendahkan darjat kemuliaan Nabi. Jadi rasa hati-hati tuan-tuan, jangan suka baca kod Google, sebab dalam Google dia banyak Israiliyat. Israiliyat ni kata ulama, kita tidak tolak 100%. Selagi mana cerita Israiliyat tidak bercanggah dengan Quran dan hadis, boleh diterima. Tetapi kalau bercanggah dengan Quran dan hadis, ditolak sama sekali. Apa makna Israiliyat? Cerita-cerita yang diceritakan oleh orang-orang zaman dahulu, Yahudi zaman dahulu. Mereka ni asal Yahudi. Bila Nabi datang, mereka pun peluk Islam. Kemudian mereka ceritakan orang Islam. Nah, kisah-kisah dalam Taurat, kisah-kisah dalam Injil, bila cerita itu dinakal daripada orang yang bekas Yahudi, maka dinamakan mereka itu Israiliyat. Cerita itu cerita Israiliyat. Contoh, ceritanya Nabi Ayub sakit sampai berkudih-kudih, sampai berulat-ulat. Ulama kata haram kata begitu. Habis nak kata benda, ya memang Allah timpakan Nabi Ayub sakit, tapi taklah teruk sangat. Sebab kalau sampai kata berulat-ulat, berkudis-kudis, itu menjijikkan Nabi, seolah-olah merendah-rendahkan Nabi. Maknanya Nabi ni kotor, jijik. Habis kan? Nah, tak boleh merendah-rendahkan kenabian. Nah, jangan kata Nabi buta. Tak, bukan buta, dia cuma tak apa nak nampak. Tu je kata ulama. Setakat tu, jangan melebih-lebih nak merendah-rendahkan pangkat darjat kemuliaan nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Itu hati-hati dalam mencedok cerita. Sebab itulah ambil cerita daripada kitab-kitab turas, kitab-kitab lama, daripada kalangan tuk-tuk guru, alim-alim ulama yang dipercayai akan keilmuannya. Jangan main-main Google, belum tentu lagi itu cerita benar tak benar. Datang daripada Syiah lah, datang daripada macam-macam yang bukan-bukan. Hati-hati. Jadi dia gitu. Jadi kita kena jaga adab. Contoh lagi macam kisah Nabi Adam alaihissalam. Dia kata tengok Nabi Adam membuat salah pergi makan buah huldi, kata tak boleh makan, jangan makan, degil dia. Kalau tak kita semua dalam syurga dah, dia kata. Kepala otak. Dalam syurga mana boleh beranak pinak. Kalau Nabi Adam kekal dalam syurga dengan kita-kita pun tak ada. Jadi takdir tu memang Allah sengaja buat. Kerana apa? Kerana di dalamnya ada pelajaran. Sebab tu disebut oleh Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu, dicedok di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi. Kata Sufyan As-Sauri, kullu maksiatin an syahwatin, setiap perkara maksiat yang berpunca daripada syahwat. Syahwat ni maknanya keinginan. Fa innahu yurja ghufranuha, maka kalau maksiat yang dibuat kerana berpunca daripada syahwat, daripada keinginan, maka perkara maksiat tadi tu, dosa tadi tu, diharapkan keampunannya. Maksudnya boleh Allah ampun. Tetapi kata Syekh, kullu maksiatin an kibrin, setiap maksiat yang berpunca daripada kibrin. Apa kibrin? Sombong.
Setiap maksiat yang berpunca daripada sombong, fa innahu la yurja ghufranuha, maka tidak diharapkan keampunan baginya. Siapa yang buat maksiat dengan sombong, maka tidak ada keampunan daripada Allah, ataupun berat, susah Allah nak ampun. Maka dibuat contoh, li anna maksiata iblis, sebagai contoh maksiatnya iblis. Nah, kana asluha minal kibri, kerana maksiatnya iblis, ingkarnya iblis, dosanya iblis itu dengan sombong. Apa sombong? Disuruh sujud kepada Adam, aba wastakbara, ingkar dan sombong, tak nak sujud kepada Adam. Maka Allah terus laknat dia sampai bila-bila. Nampak? Adapun wazalata sayyidina Adam, kesalahan Nabi Adam alaihi salam, kana asluha minasyahwah, kata Sufyan As-Sauri. Kesalahan Sayyidina Nabi Adam alaihi salam adalah kerana mengikut syahwat, mengikut keinginan. Bila mengikut keinginan, Allah mengampunkan Nabi Adam alaihi salam di bumi. Nak ceritanya bukan nak kita nak membesarkan Nabi Adam pun buat salah, kita tak kata gitu. Tapi nak ceritanya kita ambil pengajaran daripada kisah ni. Maknanya Allah nak ajar kita, wahai manusia, kalau kamu buat salah, janganlah kamu buat salah maksiat itu dalam keadaan kibrin, yakni sombong. Kalau kamu buat salah dalam keadaan syahwat, kamu sebab terlampau ikut nafsu sangat, kamu tak boleh nak kontrol, insya-Allah Allah itu Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Sebab apa? Sebab Allah tahu kita ni lemah, kadang-kadang terikut hawa nafsu. Tetapi ada orang melakukan dosa dengan sombong. Bila sombong ni maksudnya ni, dalam buat salah berlagak pula tu sombong. Maknanya buat salah tak reti nak minta maaf, sombong lah tu. Patut dah buat salah minta maaf lah, dak sombong angkuh. Kalau saya betul salah, mesti saya kena azab, dia kata. Sombong lah tu. Hari ni banyak ni orang buat maksiat, minum arak. Nak cerita orang minum arak, bukanlah dulu pun ada orang minum arak, tapi segan-segan. Bukan kita backup orang dulu, bukan kita backup dia minum arak, tapi nak ceritanya maksiatnya masih lagi disegan-segan. Maknanya minum arak sorok-sorok kat rumah, tak tunjuk kat orang. Nampak? Tak semayang pun, tak semayang tapi duduk kat rumah diam-diam, tak semayang. Malu gak kata tak malu gak. Nah, hari ni punya masyarakat minum arak, tayang kat orang, tulis kat dalam Facebook, tunjuk siap pegang betul arak, ni sombong. Maksiat dengan kibrin, maksiat dengan kesombongan. Waktu maghrib duduk lepak kedai makan lagi, tak rasa malu muka. Patut biar malu sikit kita muka orang Islam. Orang duk lalu lalang nak pergi masjid tengok, maghrib pun duduk kedai makan. Kurang-kurang biar ada malu. Angkat pinggan, kita duduk dalam sikit lah. Orang duk tengok lalu lalang ni, kita dah lah tak semayang. Kurang-kurang biar ada perasaan malu tu sikit. Tapi malu dah tak ada, Allah cabut. Kerana apa? Nabi dah kata dah, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bahagian daripada iman. Bila manusia imannya kurang, malunya Allah tarik. Ini Allah tarik malu, tak ada dah rasa malu. Tak rasa malu, tak malu buat maksiat, tak rasa takut buat maksiat. Patut kita cakap, kita bukan baik, kita bukan maksum macam para nabi dan para rasul. Kita semua terdedah dengan perbuatan yang salah, tetapi kita rasa malu dengan salah kita. Kita malu, kita takut dengan dosa kita. Itu sekurang-kurang, itulah hamba Allah yang baik. Contohlah, nak ngapal ni balik sekejap lagi dia ngapal amanah, tak buat haram, tak buat makruh. Duk ngapal-ngapal, tidur lewat. Nak masuk sangat dalam kepala, pukul 3 pagi baru tidur. 3 pagi tidur, esok pagi bangun terlajak subuh. Tak jauh manalah, terlajak pukul 10.30 bangun. 10.30 pagi bangun tengok jam 10.30. Apa benda dia akan sebut? Astaghfirullahalazim, subuh tak sembahyang. Asal dia jadi gitu? Kenapa dia kalut gitu? Lompat terus atas katil masuk dalam bilik air. Tak ambil uduk gini, terjun terus dalam tu kolam. Ambil uduk cepat-cepat.
ni qada balik semayang. Sebab apa? Sebab dalam hati ada takut. Dalam hati ada rasa malu dengan Allah. Allah, malunya aku tak mayang subuh. Takutnya aku kalau Allah azab aku yang subuh. Itulah makhluk yang baik, hamba Allah yang baik. Memang kadang-kadang Allah buat kita tersilap, tetapi kita cepat-cepat minta maaf. Ada orang tak kata 10.30, kau 12.30 bangun. 12.30 awal lagi dia kata. Tidur balik. Pasang sungguh. Waktu ambil bantal tekak atas muka biar mampu terus. Patut biarlah rasa bersalah tak semayang apa ni. Ada banyak yang berlambat-lambat manusia tak rasa bersalah. Yang ni lah Allah turunkan bala, tuan-tuan. Nak turunkan bala bukannya dengan sekat perhimpunan majlis tabligh. Itu perhimpunan yang baik. Bukan sekat solat Jumaat. Itu adalah perhimpunan yang baik. Patutnya bila Allah turun wabak, lagi kuat pergantungan kita pada Allah. Tapi akhirnya makin jauh. Salam dah tak boleh dah panik. Gini. Kok mana macam Yahudi lah pula dah. Pada saya salam pi lah pun. Kita kan tiap satu hari 5 kali basuh muka, 5 kali basuh tangan. Doktor kata kita kena kerak basuh tangan. Doktor memang kerak dah doktor. Saya ambil uduk 5 kali sehari. Doktor tak ambil uduk ke? Dia kata tutup pakai penutup muka. No, muslimat kita pakai niqab lama dah tutup muka. Ada ke benda? Kembali pada Islam. Islam dah ajar dah semua daripada awal. Sebab tu Islam ajar taharah. Taharah ni maksudnya suci. Suci bukan makna dengan bersih. Bersih lain, suci lain. Bersih tu luarannya. Suci ni luar pun bersih, dalam pun bersih. Tu suci. Lepas tu apa kita pergi ambil basuh muka, ambil uduk. Pada muka kita kan bersih dah. Mana ada cat hitam ke, bukan ada minyak buat atas muka. Nak pergi basuh agak. Sebab nak ajar biar suci. Islam tu Islam. Balik pada Islam. Nabi ajar dah, Allah ajar dah, bagi elok dah kita ni. Tapi tak nak ikut setabarak, tu akhirnya. Ini kata, sebab tu pesan ulama, jangan kamu takut dengan corona, lebih takut kepada Allah. Hari ni orang sangat takut pada corona, dah Allah sampai tak ingat apa dah. Patut kita takut lagi pada Allah. Sebab apa? Corona itu datang daripada Allah. Allah datangkan corona tu supaya kita kembali pada dia, takut pada dia. Ni nak yang majlis-majlis agama disekat, khutbah disuruh singkat, nyanyi melalak tak apa pula dalam TV. Tesco boleh pula buka, shopping kompleks boleh pula berhimpun manusia duduk dalam tu. Yang tu tak ada pula nak kata tersebar wabak virus. Tapi perhimpunan alim ulama, perhimpunan orang-orang yang soleh dikhawatiri akan tersebar wabak penyakit. Shopping kompleks tak pula tak sebar. Kenapa? Kalau nak tutup dulu benda maksiat. Tutup dulu kilang arak. Tutup dulu perkara-perkara maksiat, joget-joget dan sebagainya. Baru nak bicara tutup pasal perkara-perkara kebaikan. Jangan terikut dengan pandangan-pandangan liberal. Liberal ni, inilah kunci dia untuk jatuhkan Islam. Dia kata sembahyang Jumaat ni lah manusia kumpul-kumpul, dari situlah akan tersebarnya wabak. Apa ini? Lepas ni tak ada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tak boleh, kena sembahyang seorang-seorang semua kat rumah. Lepas tu pula puasa pun tak boleh dah ni. Sebab apa? Sebab puasa tak makan, nanti kesihatan terganggu, kena makan. Dah tak boleh puasa pula. Haji ni, umrah dah tak boleh dah. Saya sepatutnya tak ada sini. Saya sepatutnya ada sana, entah tengah buat apa, tengah tawaf ke, tengah tidur dalam hotel ke, tak tahu lah. Tiba-tiba sini, tak apalah, jadilah. Tapi nak ceritanya gitu, maknanya habis disekat-sekat. Patutnya Allah turun bala, makin dekat dengan Allah. Tak kita pula mengurangkan apa yang disuruh Allah dengan alasan kesihatan. Bukan patutnya akhirat kena ikut dunia, dunia kena ikut akhirat. Habis dah je ni, ikut pahaman liberal dan sebagainya, habis. Apa yang kita nak takutkan? Yang bagi penyakit kan Tuhan kita. Kalau kita balik pada dia, kita ikut perintah dia, dialah yang akan tarik balik penyakit tu. Dan kalau andai katalah terkenalah kita salah seorang, mati, kena corona mati, kan? Tetapi walaupun jasadnya mati, boleh jadi hatinya tak mati.
hatinya masih lagi ada iman, bawa balik jumpa Allah dalam keadaan beriman. Tak apa, tak ada masalah, boleh masuk syurga insya-Allah. Nah, sebab kalau kita takut corona kerana takut mati, tak kena corona pun mati. Kena langgangan kereta corona. Nak mati juga. Nak kan mesti dengan penyakit tu. Nak tak kena corona, kencing manis mati juga. Kentung mati juga. Nak mati, tak ada sakit apa, batuk 2 kali, mati. Boleh Allah nak buat, tak ada masalah. Sebab ajal maut semua di tangan Allah, di kuasa Allah. Kan? Yang kita kena takut, jasad kita hidup. Jasad kita tak kena penyakit, tak kena corona, hidup sihat bugar, hidup jasad kita. Tapi hati mati dah. Hati tak ada iman dah. Hati orang cakap apa pasal agama pun tak makan saman dah. Itu lebih parah. Sebab kalau mati, apa yang nak dibawa ke hadapan Allah? Bukanlah maksud saya kata kita tak payah jaga-jaga. Kita berikhtiar juga jaga kesihatan. Jangan bagi terkena wabak-wabak penyakit. Bukan sakat corona, apa-apa penyakit pun kita cuba usaha, cuba ikhtiar, jangan terkena. Tetapi kalau dah terkena nak pergantungan kita, kekalkan yakin kita, takut kita hanya kepada Allah. Jangan sampai takut ke mati tu lupa kepada Allah. Nah, Allah bagi penyakit supaya ingat pada dia. Ini tiba-tiba bagi penyakit, lupa pada dia. Tu sebenarnya bala di dalam bala. Itu lebih bala lagi. Lepas tu kata dalam kitab Minhajul Abidin, Tok Guru Siddiq Noor baca, dia kata bala yang sebenar apabila orang itu tidak reda dengan bala yang menimpanya. Contoh, dia dapat penyakit, dia tak reda penyakit tu, dia tak boleh terima. Dia kata, kenapa saya kena? Itulah bala sebenarnya. Sepatutnya bila mu kena penyakit, pandanglah, ni pemberian Allah, anugerah Allah, supaya aku ingat kepada dia. Walau Allah ambil aku dalam keadaan aku dapat ingat kepada dia. Ayah saya dulu dia sakit kanser, besar dah sini, dia punya thyroid dia tahap 4. Dia menung, saya nasihat. Dia kata, tak apalah ayah, Allah bagi ayah sakit. Sekurang-kurang Allah dah bagi ayah sakit, menyebabkan ayah ada masa untuk nak ingat pada Allah. Ingat balik dosa-dosa yang lama, kita taubat. Moga-moga Allah ambil kita ni dalam keadaan kita bersih, macam bayi yang baru lahir. Sebab tu Nabi kata, Ata ibu habibullah, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Wata ibu minal dzanbi kaman la dzanbalah, orang yang bertaubat daripada sesuatu dosa seperti orang yang tak pernah buat dosa. Kalau dia taubat sungguh-sungguh, Allah ampun segala dosanya, bersih suci macam kain putih, balik jumpa Allah macam bayi yang baru lahir, tak ada dosa. Ini kita nak. Jadi Allah bagi kadang penyakit dan sebagainya sebab Allah nak mulut kita gerak astaghfirullah. Pendek je, bukan payah sangat. Astaghfirullah. Kita sebut datang daripada hati sampai menitih air mata. Kadang-kadang kita istighfar lepas mayang tak datang dari hati. Dia istighfar tu sampai dia tengok siling, astagfirullah. Banyak sampahnya. Astagfirullah. Dia gitu, astagfirullah. Mulut saja. Tapi bila dapat penyakit ni, dia sakit, ni menitih air mata ni, astagfirullah, ya Allah. Ikhlas daripada hati. Moga-moga Allah ampun segala dosa. Mati dah alhamdulillah tak ada dosa. Itu sekurang-kurang. Lepas tu jangan pandang semata-mata penyakit tu, tapi pandanglah siapa yang mengurniakannya. Jadi cukup sekadar itu dulu, dan kita akan bertemu pada kuliah subuh esok insya-Allah, jika diizinkan Allah. Kita sambung sifat yang ketiga, yang terakhir di dalam kitab ni. Dalam kitab ni dia tak bicara tentang fatanah, dia terhenti sampai tablik dia nanti, tapi kita cerita nanti sebab apa fatanah tu tidak disebut. Jadi tablik kita akan sampaikan pada kuliah subuh esok insya-Allah. Jadi telur masin ada, tetapi siapa cepat dia dapat. Maknanya sikit je, satu tray je. Tapi jangan bergebuk lagi, jatuh pula, bergebuk lagi pecah pintu. Maknanya ada rezeki adalah, tak ada rezeki nak macam mana tak apalah. Baik. Kemudiannya yang kedua, saya tak ingat saya dah umum belum, tapi tak apalah, saya umum sekali lagi. Macam bulan-bulan yang sudah mendatang, Rejab, Syakban, Ramadan, pelajar pondok kami berpuasa. Jadi kami buat bacaan tahlil sebelum berbuka puasa. Budak-budak pondok sebelum dibuka puasa, mereka baca tahlil dulu. Jadi siapa-siapa yang nak nama-nama arwahnya ditahlilkan, kita ada sediakan borang, isi borang.
dan berserah kepada kami untuk ditahlilkan nama-nama arwah yang dalam borang tu. Jadi boleh isi nama-nama arwah tu. Tulis nama arwah, jangan tulis nama sendiri, belum arwah lagi. Waktu tulis nama arwah, sebelah nama arwah tu ada RM. Jangan buat tak nampak pula. RM tu sumbangan. Jadi sumbangan ni terpulang. Kita tak letak syarat. Lagi ada yang tanya, ustaz, satu arwah berapa ringgit? Tak ada berapa-berapa ringgit. Terpulang, nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Cuma kalau tak bagi, kedekut pahit. Itu je. Tapi bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Kami terima. Tak adalah kami buat-buat hilang kertas dia. Tak ada. Ada. Kami baca juga insya-Allah. Jadi sumbangan yang tuan-tuan berikan itu untuk kami beli barang juadah berbuka puasa untuk pelajar-pelajar pondok. Untuk mereka makan buka puasa. Jadi ialah kata ulama, kalau kita ni tak mampu nak puasa sunat, kemudian kita belanja orang yang berpuasa sunat, maka kita dapat pahala puasa tu. Tapi puasa sunat jangan puasa Ramadan. Kenapa hang tak puasa? Tak apa, aku belanja orang buka puasa. Kepala otak tak boleh lah. Puasa Ramadan hang kena puasa lah, tak puasa sunat. Puasa sunat kita tak larat kan, kadang-kadang kita tak larat. Jadi kita belanja orang lain yang puasa sunat, kita belanja dia buka, kita dapat pahala macam orang berpuasa juga. Kena pula orang yang kita belanja tu orang ngaji pondok, hafal Quran, hafal hadis, ngaji kitab, mana tahu besar sok jadi ulama, kita dapat pahalanya jadi amal jariah kita di alam kubur nanti. Maka bertingkat-tingkatlah pahala kita bila menghadap Allah nanti insya-Allah. Jadi sekadar itu pada malam ni saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan untuk memahamkan umat Islam kepada ajaran Islam yang sebenar. Baliklah kita kepada Islam dengan sungguh-sungguh. Ikutlah ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, insya-Allah. Maka Allah akan berikan keselamatan kepada kita. Intan surullah yansurkum. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong dia balik. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.